Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada siri yang ke-94 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita nak baca beberapa hadis pada sesi tengah hari ini untuk kita sama-sama mengambil pengajaran, penghayatan dan juga ibrah daripada hadis-hadis yang telah dikongsikan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita dah tiba pada riwayat 1387 yang mana membicarakan berkenaan tentang tajuk mawaqitus salah, hadis-hadis berkenaan tentang waktu salat. Ahlan Fatimah Samsuddin dan juga semua yang lain, kita nak sambung pada riwayat 387. Baca dulu sanad dia. Wal maragu hayyun min al-az, salah satu daripada pecahan suku yang ada dalam kabilah al-az, kata Imam Muslim. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn al-As, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, waktu zuhri, waktu solat zuhur adalah malam tahduril asar, selagi mana tidak masuknya asar. Maka waktu solat zuhur berterusan sampailah masuknya waktu asar. Dan bilakah waktu asar berterusan? Wa waktul asri malam tasfarra syamsu, dan waktu asar berterusan selagi mana matahari tidak berubah menjadi warna kekuningan. Maka maksud daripada waktu asar sehingga matahari berubah menjadi kekuningan bukanlah bererti bila matahari dah berubah menjadi kekuningan tak boleh solat asar. Sebab asar adalah sehingga terbenamnya matahari. Maka itu adalah waktu solat asar. Namun disebutkan di sini seperti mana yang kita dah baca tadi, maka ini menunjukkan apabila kuning sahaja matahari warnanya, maka berakhirlah waktu yang terbaik untuk solat dan bermulalah waktu makruh. Apabila kuning sahaja matahari dan pada waktu itu dah hampir-hampir kepada terbenam, maka bermulanya waktu karaha, waktu makruh, sehinggalah terbenamnya matahari. Dan apabila terbenam sahaja matahari, maka bermulalah masuk waktu maghrib. Terus faidha, mana tadi? Okey, waktu maghrib, dan waktu maghrib adalah malam yaskut, selagi mana tidak hilang thawrus syafa', kemerahan warna cahaya di langit. Apakah maksud al-thawru? Pada baris yang ke-6, 7, 8 daripada bawah, kata Imam Nawawi, apakah maksud al-thawru? Apakah maksud al-thawru? Maksudnya adalah intisyaruh. Wa fi riwayati Abi Daud fawrus syafaq wal muradu bis syafaq al-ahmar. Maka maksud daripada sini adalah bahawa selagi mana tidak hilang kemerahan cahaya pada kaki langit, maka di situ bererti masih lagi masuk waktu maghrib. Bila hilang langsung kemerahan-kemerahan yang ada di langit, maka berakhirlah waktu maghrib. Para ulama menggambarkan waktu ni lebih kurang 1 jam 10 ke 1 jam 15 minit anggaran, iaitu itulah waktu maghrib. Terus dan waktu isyak adalah sehingga kepada separuh malam. Sebab itu lihat daripada atas baris yang ketiga, 6, 9, 12, kemudian 14, 16. Pada baris yang ke-16, kata Imam Nawawi, maknahu waktun li'adaiha ikhtiaran. Waktu yang bagus, yang terbaik untuk menunaikan isyak adalah sehingga separuh malam. Adapun waktu isyak tu berterusan sampailah terbitnya waktu fajar. Bila masuknya fajar, barulah berakhirnya isyak. Namun hadis ini Nabi nak menerangkan sebaik-baiknya
isyak perlu ditunaikan sebelum masuknya berlalunya separuh malam. Terus, dan waktu fajar adalah selagi mana tidak terbitnya matahari. Maka dalam hadis-hadis yang bakal kita baca, dua waktu solat yang sebenarnya bukanlah pengakhiran dia betul-betul. Iaitu dalam hadis Nabi ada menyebut asar sehingga matahari warnanya berubah kekuningan. Maka itu bukanlah bererti berakhirnya asar. Sebab asar adalah sehingga terbenamnya matahari. Dan yang kedua adalah waktu isyak. Nanti kita akan baca dalam riwayat. Nabi SAW banyak menyebut sehingga separuh malam. Walhal sebenarnya isyak boleh ditunaikan sehingga terbitnya fajar. Tapi maksud separuh malam adalah waktu yang terbaik untuk solat. Adapun yang paling afdal, semua solat dalam mazhab Syafi'i adalah pada awal waktu. Kecuali solat zuhur di negara yang panas, di tempat yang panas, pada musim panas, maka pada waktu itu disunnahkan untuk melewatkan sehingga redup. Namun semua waktu solat dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk di awal waktu. Itu yang paling afdal. Terus baca. Terus 1389, lebih kurang sama semua riwayat dia, cuma ada perkataan yang sedikit sebanyak perbezaan. Terus, maka daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, waktu zuhur adalah idza zalatis syamsu, apabila tergelincir matahari. Ketika mana matahari tegak-tegak di atas kepala, maka itu adalah waktu istiwa, waktu yang mana haram untuk solat, waktu istiwa. Tetapi selalunya ianya adalah beberapa ketika sebelum masuknya waktu zuhur. Sebab bila tergelincir sahaja matahari, maka pada waktu itu bermulalah masuk waktu zuhur. Sampai bila? Wakana, dan menjadilah zillur rajul, bayang-bayang seseorang itu, katulihi, sama panjang dengan ketinggiannya, malam tahduril asar, selagi mana belum masuk waktu asar. Maka bilakah asar bermula? Asar bermula apabila bayang-bayang setiap benda pada waktu itu menjadi bayang-bayang dia sama dengan ketinggian benda tersebut. Maka apabila kita tengok sesuatu benda, contohnya ada benda yang panjangnya pada waktu itu ketinggian dia adalah contohnya 3 meter. Maka apabila bayang-bayangnya pun pada waktu itu mencapai 3 meter, sama dengan ketinggian pada waktu itu benda tersebut, maka masuklah waktu asar. Maka dalam mazhab Syafi'i asar masuk awal, berbanding dalam mazhab Imam Abu Hanifah asar adalah lewat ketika mana bayang-bayang setiap benda menjadi 2 kali ganda, maka di sisi Imam Abu Hanifah barulah masuk waktu asar. Terima kasih banyak-banyak Ana. Jazakillah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan, keberkatan dan ganjaran. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang baca hadis-hadis sahih Muslim berkenaan tentang waktu solat. Kemudian waktu asar sampai bila? Sama juga di sini. Waktu yang ikhtiar, waktu yang bagus untuk solat adalah waktu asri, dan waktu solat asar adalah selagi mana tidak menjadi kekuningan warna matahari. Bila menjadi kuning masih lagi boleh solat, cuma dah mula masuk kepada waktu makruh. Waktu salatil maghrib, dan waktu solat maghrib berterusan selagi mana tidak hilangnya cahaya merah di kaki langit. Asy-syafa' dalam mazhab Syafi'i bererti adalah al-ahmar. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-abyad. Sebab itu pada baris yang keempat daripada bawah, waqala Abu Hanifah, dan juga yang lain, al-muradu al-abyad. Tapi dalam mazhab Syafi'i adalah warna kemerahan. Bila langit dah menjadi gelap sepenuhnya, tidak ada lagi warna kemerahan walaupun sedikit, maka berakhirlah waktu maghrib, bermulanya waktu isyak. Kemudian sabda Nabi SAW, wa waktu salatul isyak, dan waktu solat isyak yang sebaiknya adalah sehingga separuh malam yang pertama.
Adapun harus boleh untuk solat sampailah subuh. Yang mana bila masuk di subuh barulah berakhirnya maghrib. Wa waktu solatis subuh, dan waktu solat subuh adalah daripada terbitnya fajar selagi mana tidak terbitnya matahari. Bila bahagian atas matahari mula je terbit, maka pada waktu itu berakhirlah waktu subuh. Fa idza tala'atis syamsu, maka apabila bermulanya terbit matahari, fa amsik, maka hendaklah menahan diri kamu daripada menunaikan solat. Fa innaha, kerana bila terbitnya matahari, maka terbitnya matahari pada waktu itu di antara qarnai syaitan, di antara dua tanduk syaitan. Maka kenapa bila terbit matahari bersama dengan dua tanduk syaitan, maka disebutkan pada baris yang kedua ataupun baris yang kelima daripada bawah, wa ma'nahu annahu yudni ra'sahu ila syamsi fi hadzal waqti. Syaitan pada waktu matahari terbit, pada waktu itu dia akan berada berhampiran dengan matahari. Liyakuna sajiduna lisyamsi, supaya penyembah-penyembah matahari daripada kalangan orang yang tidak beriman pada waktu ini boleh sujud kepada matahari, dan pada waktu itu dalam masa yang sama sujud kepada syaitan. Wahina idzin yakun lahu wa li syi'atihi tasallutun wa tamakkunun min an yulbisu 'alal musalli salatah. Maka sebab itu Nabi SAW melarang daripada solat ketika mana terbitnya matahari. Nabi larang daripada solat ketika mana terbitnya matahari, kerana terbitnya matahari bersama dengan munculnya syaitan untuk penyembah-penyembah matahari. Terus baca riwayat seterusnya. Maka daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW an waktu salat, tentang waktu salat. Maka nanti kita mula baca, banyak kali orang tanya tentang waktu salat. Dalam hadis ini, Nabi SAW terangkan bila-bila. Tapi bermula hadis 1392, Nabi suruh ikut solat. Dan Nabi tunjukkan permulaan waktu dan juga sebahagiannya pengakhiran waktu dan sebahagiannya sebelum masuknya waktu makruh, terutamanya untuk asar dan juga untuk isyak. Maka seseorang telah bertanya, bilakah waktu solat? Maka Nabi bersabda, waktu salatil fajar, waktu untuk solat fardu subuh adalah selagi mana malam yatla', selagi mana tidak terbit qarnu syamsi, bahagian pertama yang kelihatan daripada matahari. Kan matahari itu bulat. Bila bahagian atas dia muncul, maka pada waktu itu tak perlu tunggu keseluruhan matahari. Bila bahagian atas dia muncul je, maka berakhirlah waktu subuh. Jelas ke jelas? Wa waktu salati zuhri, dan waktu solat zuhur adalah idza zalati syamsu, apabila mula tergelincir sahaja matahari an batnis sama, daripada puncak langit. Maka apabila matahari tegak di atas kepala, maka itu dipanggil istiwa. Waktu itu adalah haram salat. Bila matahari tersebut mula tergelincir sahaja, maka bermulalah masuk waktu maghrib. Istiwa adalah waktu di mana betul-betul matahari tegak di atas kepala, dan pada waktu itu tidak ada bayang-bayang pada apa-apa. Matahari tegak di atas kepala, dan waktu itu juga adalah waktu haram untuk salat. Dan ini tak lama, hanya beberapa ketika sahaja. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, mana tadi? Mana? Okey. Malam tahduril asar, dan waktu zuhur berterusan selagi mana tidak masuknya asar. Wa waktu salatil asar, dan waktu solat asar adalah malam tasfarra syamsu, selagi mana matahari tidak berubah menjadi kekuningan. Tapi kita dah sebut, semua hadis-hadis yang mengatakan waktu asar sampai kepada matahari menjadi kuning, bererti selepas matahari menjadi kuning bukan tak boleh solat, masih lagi waktu asar, cuma bermula waktu makruh. Bermulanya waktu makruh. Wa yaskutu qarnuha al-awwal, dan terbenamnya bahagian pertama yang kelihatan daripada matahari. Maka apabila pada waktu itu mula sentuh, mula terbenam, mula hilang bahagian bawah matahari tersebut, maka pada waktu itu dah bermulanya waktu maghrib, dan berakhirnya waktu asar. Sebab itu kalau kita lihat maghrib awal waktu, langit masih cerah.
Sebab apabila terbenam je bahagian permulaan matahari, maka sebenarnya waktu maghrib telah bermula. Wa waktu salatil maghrib, dan waktu salat maghrib adalah sehingga terbenamnya matahari selagi mana tidak hilangnya cahaya merah di kaki langit. Wa waktu salatil isya, dan waktu salat isya adalah berterusan sehingga separuh malam untuk waktu yang terbaik. Adapun dia boleh solat sampailah sebelum masuknya subuh. Tetapi pada waktu itu sebaik-baiknya sebelum berlalunya separuh malam, maka pada waktu itu perlu untuk ditunaikan isyak. 1391 baca. Maka di sini Imam Muslim membawakan satu hadis yang tak ada kaitan dengan waktu solat. Langsung tak ada kaitan. Maka apakah hadis tersebut? Hadis tersebut berbunyi bahawa la yustata'ul ilmu, tidak akan mampu beroleh ilmu birahatil jism, dengan badan yang terlalu banyak berehat. Tak ada letih untuk belajar, tak ada letih untuk menuntut ilmu, maka tak akan dapat ilmu pada waktu itu dengan badan yang banyak berehat. Maka kenapa Imam Muslim sebut ini? Sebab tak ada kaitan pun dengan waktu solat. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang ke-2, 4, 5 daripada bawah. Wa qala ba'dul muhaqqiqin wa qala ba'du ahli tahqiq, jumpa tak? Daripada bawah 5. Jumpa tak? Wa qala ba'du ahli tahqiq, daripada bukan 5, 8 daripada bawah. Jumpa tak? Wa qala ba'du ahli tahqiq, sebahagian para ulama bila mengkaji kenapa Imam Muslim bawa hadis yang tak ada kaitan pada waktu itu dengan waktu solat, yang mana hadisnya berbunyi ilmu tak akan dapat dengan badan yang banyak berehat. La yustata'ul ilmu birahatil jism. Maka apakah maksud dia? Walladhi yadhhar anna musliman, bahawa Imam Muslim rahimahullah ingin untuk memberi peringatan di atas satu nuktah, di atas satu poin, bahawa Nabi SAW ketika mana ada orang yang bertanya berkenaan tentang waktu solat, wahai Rasulullah, bila waktu solat? Maka ada orang bertanya, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut bil fi'il, dengan perbuatan, la bil qaul, bukan dengan kata-kata. Ma'annahu kana yumkinuhu bayanul awqat bi kalimatin yasirah, dalam keadaan Nabi SAW boleh je terang, oh waktu zuhur macam ni, macam hadis kita baca tadi, waktu zuhur macam ni, asar macam ni, Nabi boleh terangkan dengan kata-kata tanpa perlu Nabi tunjukkan secara praktikal. Maka Nabi boleh buat begitu. Wa ma'adzalika, dan bersama dengan itu Nabi tetap pada waktu itu menunjukkan waktu solat, bukan sekali, tapi setiap kali orang tanya Nabi tunjukkan dengan perbuatan. Dan bukan satu hari, 2 hari. Sebab waktu solat ada awal waktu, ada akhir waktu. Maka kadang-kala Nabi tunjukkan 2 hari. Liyunabbiha, sebenarnya Nabi SAW nak memberi peringatan bahawa sebenarnya ilmu takkan boleh diperolehi dengan badan yang banyak berehat. Fa innahu laysal khabar kal ayan, kerana pengetahuan yang dapat dengan melihat berbeza daripada pengetahuan yang dapat daripada mendengar. Nabi boleh cakap, oh solat asar masuk apabila bayang-bayang, setiap bayang-bayang menjadi sama seperti benda tersebut, maka boleh je terang. Tapi pada waktu itu berbeza dengan Nabi tunjukkan, inilah waktu asar, Nabi tunjukkan inilah waktu maghrib, Nabi buat praktikal, maka pada waktu itu berbeza. Wal mustafadu bil muayanah, dan faedah yang diperolehi dengan melihat adalah lebih banyak, lebih kuat daripada mendengar. Maka sebab itu Imam Muslim nak menerangkan kadangkala kenapa Nabi SAW tunjuk begitu. Kerana kadangkala Nabi SAW tahu bahawa orang ini dia perlu balik ke kampung dia. Dia perlu pada waktu itu untuk menjadi pembimbing di kampung dia. Dan zaman dulu tak ada macam zaman kita. Adanya aplikasi, adanya pada waktu itu jam yang berbunyi azan, adanya pada waktu itu macam-macam kemudahan.
Zaman dulu tak ada. Maka mereka perlu mengetahui waktu solat berdasarkan pergerakan matahari, berdasarkan situasi yang berada di langit. Maka berdasarkan matahari, bayang-bayang dan sebagainya, mereka perlu untuk tahu bilakah masuknya waktu solat. Maka sebab itu kadang-kala Nabi mengambil inisiatif untuk tunjukkan praktikal, bukan sehari, dalam tempoh 2 hari. Dan bukan sekali para sahabat bertanya. Kadang-kala orang lain masuk Islam, dia bertanya lagi. Nabi tunjuk lagi. Maka di sini kita nampak kesungguhan Nabi dengan ilmu, nak menunjukkan bahawa ilmu takkan boleh diperolehi pada waktu itu dengan tubuh badan yang malas, tubuh badan yang banyak berehat. Perlu ada pengorbanan untuk ilmu. Sama juga Nabi SAW dengan Jibril. Cara Nabi belajar waktu solat begitu. Jibril datang solat menjadi imam untuk Nabi 2 hari. Hari pertama di awal waktu dan hari kedua pada waktu itu di penghujung waktu. Jelas ke jelas? Baca 1392. Daripada sahabat Nabi Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang telah bertanya kepada baginda tentang waktu solat. Maka baginda bersabda kepadanya, salli ma'ana yauhadzaini, ikut kami solat selama 2 hari. Nabi kata nak tahu waktu solat, ikut aku solat 2 hari. Maka ya'nil yaumain, iaitu 2 hari. Maka pada hari yang pertama, falamma zalatish syamsu, apabila tergelincir sahaja matahari. Kita dah sebut apakah maksud tergelincir. Ketika mana matahari tegak di atas kepala, maka itu adalah istiwa, waktu haram solat. Dan tak ada bayang-bayang pada waktu itu. Tapi ketika mana tergelincir sahaja matahari, maka bermulalah masuk waktu zuhur. Dan kadang-kadang zaman kita tak buat pun. Sebab kita ada banyak aplikasi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bagus juga untuk kita tahu. Sebab kadang-kadang ada aplikasi yang pada waktu itu kurang reliable, kurang dipercayai dan sebagainya. Maka apabila tergelincir sahaja matahari daripada tegak di atas kepala, maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, maka Nabi telah memerintahkan Bilal untuk melaungkan azan. Bererti masuknya waktu zuhur. Thumma amarahu fa'aqama zuhra. Kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk iqamah zuhur. Kemudian thumma amarahu fa'aqama al-asar. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk melaungkan iqamah asar. Dan Nabi solat asar pada waktu bila? Wasyamsu murtafi'atun, dalam keadaan matahari masih lagi tinggi, bayda, cahayanya masih lagi terik, masih lagi putih, naqiyatun, dan cerah. Dan ini adalah dalil untuk mazhab Syafi'i bahawa masuknya waktu asar adalah awal. Kerana dalam mazhab Syafi'i, apabila setiap benda bayang-bayangnya menjadi ketinggian sama dengan benda tersebut, masuknya waktu asar. Imam Abu Hanifah kata tidak. Apabila bayang-bayang setiap benda menjadi 2 kali ganda, maksudnya matahari condong banyak. Kan contohnya ada bayang-bayang, 1 hasta. Apabila pada waktu itu bayang-bayang dia sama panjang 1 hasta, maka dalam mazhab Syafi'i dah masuk pada waktu itu asar. Masuk awal. Sebab itu digambarkan matahari masih lagi tinggi. Tetapi apabila matahari dah mula turun, maka bayang-bayang akan bertambah. Bayang-bayang akan bertambah. Maka Imam Abu Hanifah dalam hadis yang lain dijadikan sebagai dalil. Ketika mana bayang-bayang menjadi 2 kali ganda, mislaih, daripada benda tersebut, maka barulah masuknya waktu asar. Tapi hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allah terima kasih banyak-banyak ana, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran Tuan Zulhilmi. Begitu juga yang lain, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terus baca seterusnya. Maka kemudian pada hari pertama Nabi tunjukkan semua awal waktu. Kemudian baginda telah memerintahkan Bilal untuk melaungkan iqamah maghrib. Dan pada waktu itu matahari telah mula terbenam. Maka bila terbenam je matahari, bermulalah maghrib. Thumma amarahu, kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk melaungkan iqamat isyak. Dan pada waktu itu telah hilangnya cahaya kemerahan di kaki langit. Maka bila langit dah mula menjadi gelap, tidak ada lagi asyafaqul ahmar, cahaya kemerahan di kaki langit, maka pada waktu itu masuklah waktu isyak. Kemudian
Summa amarahu, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk melaungkan iqamat subuh ketika mana terbit sahaja fajar. Masuk je fajar, maka Nabi suruh Bilal pada waktu itu melaungkan iqamat subuh. Falamma an kana al-yawmus tsani, apabila masuk hari yang kedua, Nabi SAW perintahkan Bilal fa'abrada bizuhri, maka Nabi perintahkan Bilal untuk membiarkan berlalunya waktu terik. Maksudnya Nabi suruh lewatkan zuhur. Nabi perintahkan untuk lewatkan zuhur. Bukan sekali tapi banyak kali. Maka bila nak iqamat lagi, fa'abrada biha, maka Nabi suruh untuk berlalunya terik matahari. Fa'an'ama an yubrida biha, dan pada waktu itu menjadi sangat-sangat tidak lagi panas kerana telah berlalu waktu yang banyak daripada solat zuhur. Maka barulah Nabi SAW perintahkan Bilal pada waktu itu untuk solat zuhur. Wa sallal asra, dan Nabi SAW telah menunaikan solat asar. Wa syamsu murtafi'atun, dalam keadaan matahari masih lagi tinggi, belum terbenam. Namun akharaha, Nabi melewatkan asar fauqal ladzi kan, berbanding daripada waktu sebelumnya. Nabi lewatkan asar, tapi tak adalah sampai matahari menjadi kuning, tak ada. Maka Nabi lewatkan asar. Wa sallal maghrib, dan Nabi SAW solat maghrib di hujung waktu sebelum hilangnya cahaya merah di kaki langit. Maka Nabi SAW solat maghrib di hujung waktu. Wa sallal isya, dan Nabi SAW solat isya setelah berlalunya 1/3 malam. Wa sallal fajra, dan Nabi menunaikan solat subuh fa asfara biha, ketika mana langit telah mula bercahaya. Langit dah mula terang tapi matahari belum terbit. Kan kalau kita tengok waktu subuh, kadang-kala matahari belum terbit tapi dah cerah. Maka Nabi SAW solat ketika mana langit dah mula cerah namun sebelum matahari terbit. Maka bila 2 hari Nabi dah tunjukkan secara praktikal, maka Nabi SAW bersabda, Aina sa'ilu an waqti salah, manakah orang yang telah bertanya tentang waktu solat tadi? Maka lelaki tersebut menjawab, aku wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, waktu salatikum, maka waktu solat kamu adalah di antara apa yang kamu lihat sepanjang 2 hari ini. Tunaikanlah waktu solat di antara 2 hari ini. Cuma asar dan isyak, Nabi SAW tidaklah tunjuk praktikal pada akhir waktu. Maka menjadi pengajaran kepada kita, lewat mana pun asar dan isyak, maka janganlah pada waktu itu kalau asar sampai dah menjadi kekuningan warna matahari, dan isyak janganlah terlalu lewat sehingga berlalunya separuh malam. Sebab Nabi pun ketika mana nak tunjuk, Nabi tak tunjukkan lebih daripada itu. Walaupun masih dalam waktu, tetapi kedua-dua waktu solat ini janganlah begitu lewat. Terus 1393. Ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW, kata Buraidah al-Aslami. Fasa'alahu, lalu bertanya kepada Nabi tentang waktu-waktu salat. Faqala, maka Nabi bersabda, isyad ma'ana salah, join dan bersama dengan kami waktu salat. Fa'amara Bilalan, maka pada hari pertama Nabi memerintahkan Bilal. Fa'adzana, maka Bilal melaungkan azan. Bighalasin, dalam keadaan masih gelap. Maksudnya masuk di subuh, Nabi suruh Bilal melaungkan azan. Fasalla subha, maka Nabi telah menunaikan solat fardu subuh ketika mana terbit sahaja waktu fajar. Maksudnya bukan matahari, fajar. Maka bila pada waktu itu terbit je fajar, maka Nabi SAW telah solat subuh. Kemudian baginda telah memerintahkan Bilal untuk azan ketika mana tergelincir sahaja matahari an batnis sama, daripada puncak langit. Daripada langit ketika mana tergelincir je matahari, maka mulalah masuk waktu zuhur. Nabi perintahkan Bilal untuk azan di awal waktu. Summa amarahu bil asar, Nabi perintahkan Bilal untuk solat asar. Wasyamsu murtafi'ah, dalam keadaan matahari masih lagi tinggi. Maksudnya Nabi solat asar di awal waktu. Summa amarahu bil maghrib, Nabi perintahkan Bilal untuk azan maghrib ketika mana terbenam sahaja matahari. Maksudnya awal waktu. Summa amarahu bil isya, Nabi perintahkan Bilal untuk melaungkan azan isya. Hina waqa'a syafa', ketika mana hilang sahaja cahaya kemerahan di kaki langit. Waqa'a pada baris yang keempat memberi maksud ay ghaba, hilang sahaja. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana ni?
Wajabah saya tertinggal Wajabah maksudnya wasyamsu murtafi'ah. Mana tadi? Okey, sebelum tu lagi baca balik. Summa amarahu bil maghrib. Nabi perintahkan untuk solat maghrib hina wajaba maksudnya ghaba, ketika mana terbenam sahaja matahari. Kemudian Nabi memerintahkan dengan solat isyak ketika mana hilang sahaja cahaya kemerahan di kaki langit. Ini semua awal waktu. Kemudian Nabi perintahkan pada keesokan hari. Maka bilakah Nabi solat subuh? Fanawwara bis subuh. Ketika mana telah menjadi cerah langit, maka barulah Nabi perintahkan Bilal untuk iqamat subuh. Maksudnya ini hari yang kedua. Nabi nak tunjukkan subuh boleh solat sampai bila. Summa amarahu bizuhri. Kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk melaungkan azan iqamah untuk zuhur. Fa'abrada, maka Nabi biarkan berlalunya waktu panas terik. Summa amarahu bil asar. Kemudian Nabi perintahkan Bilal untuk melaungkan azan asar ketika mana matahari telah berubah, wasyamsu bayda, matahari telah hilang terik dia, naqiyatun, masih lagi cerah, lam tukhalidha sufrah, dan belum ada lagi kekuningan pada matahari. Sebab kekuningan pada matahari, kata para ulama, menggambarkan dah makruh untuk solat asar, walaupun masih boleh, walaupun masih tunai, belum lagi qada. Summa amarahu bil maghrib. Nabi perintahkan untuk Bilal melaungkan azan maghrib sebelum hilangnya kemerahan di kaki langit. Asy-syafa' maksudnya kemerahan, cahaya kemerahan di kaki langit. Maksudnya hujung maghrib. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk solat untuk melaungkan azan isyak ketika mana telah berlalunya 1/3 malam ataupun sebahagian malam. Di sini perawi Harami ada keraguan. Falamma asbaha, maka bila tiba masuk waktu subuh, maka Nabi bertanya, aina sa'il, di manakah orang yang bertanya? Ma bainama ra'aita waqtun, maka waktu solat adalah di antara dua waktu yang kamu nampak kami solat, awal waktu dan akhir waktu. 1394 baca. Yang ni lebih kurang sama, baca sampai habis. Dua-dua riwayat ni lebih kurang sama. Terus kuat sikit baca. Falam yarudda alaihi syai'. Nabi SAW tak menjawab apa-apa. Maka kata Imam Nawawi, kenapa Nabi tak menjawab apa-apa pada baris yang kedua 4-6? Nabi tak menjawab kerana Nabi nak tunjukkan secara praktikal. Sebab itu kita nampak dalam riwayat yang lain Nabi sebut salli ma'ana. Join kami solat, tengok kami solat, bersama kami solat untuk tahu bila waktu solat. Maka sebab itu Nabi tak jawab kerana Nabi nak tunjukkan kepadanya secara praktikal, bukan teori. Terus maka pada hari pertama Nabi solat begitu awal subuh sehingga para sahabat tidak kenal di antara satu sama lain. Dan zaman dulu tak ada lampu, tak ada cahaya ketika mana dalam masjid. Maka hanya pada tahun 7 Hijrah barulah masuknya pelita dalam Masjid Nabawi. Maka ketika mana subuh sangat-sangat gelap, tak nampak apa-apa. Maka pada waktu itulah hari pertama Nabi solat, pada awal waktu. Terus ada yang kata, kenapa Nabi solat terlalu awal, masih lagi istiwa, matahari berada di atas kepala. Maka kata perawi, dalam keadaan Nabi lebih tahu telah masuknya waktu zuhur. Sebab begitu awal, tergelincir je matahari, selepas daripada berada istiwa di atas kepala, Nabi terus solat zuhur. Nabi nak tunjukkan inilah awal waktu solat zuhur. Terus laju sikit. Maka pada hari kedua Nabi lewatkan subuh dan juga solat-solat yang lain. Terus sehingga kan bila habis solat ada yang berkata, matahari dah terbit. Maksudnya Nabi solat subuh betul-betul di hujung waktu, nak memberi pengajaran, nak menunjukkan kepada yang bertanya tadi, inilah penghujung waktu solat subuh dan waktu solat yang lain. Terus cuma
Asar dan isyak yang Nabi tak tunjukkan betul-betul di akhir waktu. Sebab waktunya terlalu panjang dan sebenarnya manusia boleh solat ketika mana sebelum daripada masuknya waktu makruh. Terus 1395 lebih kurang sama riwayat dia. Baca sampai habis. Terus bab yang seterusnya adalah berkenaan tentang walaupun dalam mazhab Syafi'i sunnah untuk solat semua solat di awal waktu. Namun hadis-hadis yang berikut yang menjadi pegangan juga dalam mazhab Syafi'i bahawa ketika mana waktu yang sangat-sangat panas, terutamanya macam contoh di negara Arab, sangat-sangat panas, maka disunnahkan untuk melewatkan sedikit zuhur sehingga berlalunya terik matahari. Dan ini kita akan sambung balik jam 3 nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.